Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi yaqulu qawli. Yang dihormati Fadil Ustaz Rahman Musi dan Kuasa Masjid Al-Furqan Taman Pangkalan Jaya di kuasanya, yang dihormati sahabat saya Ustaz Fahmi Kasim, dipahamkan di situ sebagai dakwah. Lebih kurang begitulah. Pegawai masjid itu Imam Bilal dan Siap. Ketua kampung muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir pada malam ini. Saya hadir kerana untuk menyampaikan dakwah atas caputan Jawatan Kuasa Masjid. Saya segan dengan Ustaz Fahmi yang datang kepada saya bersama dengan beberapa orang jawatan kuasa itu. Rasa malu walaupun saya sebenarnya tak berapa sihat. Tapi di ujung-ujung hayat ni kita cubalah. Kita cuba sedaya mampu untuk hadir kemari. Janji saya ialah tiap-tiap hari Selasa kedua tiap-tiap bulan. Janjinya. Belum mesti datangnya tiap-tiap dua Selasa tu. Tantah ini Selasa ini dia datang malam. Walau macam mana pun kita cuba untuk hadir. Dan masjid ini masjid baru. Dulu saya datang dalam masjid yang lama. Saya tak ingat tahun berapa saya datang. Jelas sekali ke SPPK di situ. Sekarang ni Pangkalan Jaya. Subjek saya ataupun bidang yang saya pilih di mana-mana masjid ialah tafsir Al-Quran. Sama ada tafsir ayatul ahkam, iaitu tafsir ayat-ayat hukum, ataupun tafsir umum, iaitu tafsir yang dikarang oleh masyayikh. Saya memilih kitab fi Zilal Al-Quran ataupun di bawah bayangan Al-Quran, susunan Syahid Syed Qutub. Biasanya saya ambil itulah, juzuk yang keberapa itu saya akan lihat. Ataupun saya milih nama ni ayatul ahkam, iaitu ayat-ayat menjadi hukum dalam Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran itu bukan semuanya ayat yang dihukum. Ada ayat yang mengandungi cerita, sejarah, ada ayat mengandungi wa'is, pesanan ataupun anzar, ada ayat yang dikhabar gembira, dan ada ayat yang mengandungi ayat-ayat mengandungi khabar yang mendukacitakan. Nantilah saya
fikir-fikir kan yang sesuai di kawasan sini, kawasan Taman Bekalan Daya. Sebelum saya mulakan mana-mana tafsir, saya suka mengingatkan pengajian kita ni hanya antara Maghrib dan Isya. Masuk Isya berhenti. Kalau sambung lepas pada Isya itu bukan kuliah Maghrib, namanya kuliah Isya. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Masuk Isya kita berhenti, saya nak akan menerima beberapa soalan. Lepas itu kita sembahyang Isya. Kerana mengaji ni memang tak ada putus, tak boleh habis malam. Nak sambung sampai pukul 9 nak buat apa? Ya, bukan boleh habis pun. Mengaji ni satu proses terusan. Pengajian mungkin makan masa 40 minit, sejam. Lebih daripada itu pun orang tak nak dengar lah. Dengar hormat je. Menghormati tu guru ditunggu. Tapi perut mereka tergeram. Mereka kata bila nak tamat guru ni kan. Jadi kita biasa guru ni 40 minit, setengah jam. Tanyalah Ustaz Rahman, tanya Ustaz Fahmi. Masuk kelas 40 minit ataupun sejam. Paling lama tu. Kalau lebih dari tu dia bukan apa nama ni. Tu guru tersyok sendiri. No. Ya. Murid tak nak dengar lah. Itu biasa. Itu psikologi pendidikan. Yang keduanya pastikan bila masuk Isya muazzin hendaklah azan. Walaupun saya sedang bercakap, minta izin. Tak payah minta izin, azan. Saya berhenti. Ya. Itu tugas muazzin dan itu adalah amanah dia dengan waktu. Tukar azan dia amanahnya dengan waktu dia masuk waktu dia kena azan. Itu tanpa tak berlarang. Tanpa saya tak berlarang, itu imam tak berlarang. Itu kerja dia. Itu hak dia. Azan hak muazzin. Sembahyang hak imam. Bukan hak muazzin. Ya. Jadi bila imam setuju untuk sembahyang, sembahyang. Kalau imam kata nanti dulu, tunggu dulu. Tapi azan kena jalan. Sebab itu imam dengan Tok Bilal atau orang kita panggil Tok Bilal, kita ni muazzin sebenarnya. Tok Bilal nama orang, Bilal bin Rabah. Orang yang kulit hitam, orang Habasyi. Ya, kita suka ada Tok muazzin semua Bilal. Ramai no Bilal. Bilal lah rumah mana? Bilal bin Rabah. Ya, bila nak iqamah dia hendaklah ada persetujuan tuan imam. Persetujuan awal ke tak awal ke. Kalau kamu tengok aku mengangguk-angguk kepala dah agak anulah kamat umpamanya. Ataupun ada setengah masjid dia buat waktu. Antara azan dengan iqamah tu kalau sembahyang Isya 5 minit. Umpamanya. Maghrib 5 minit. Kalau Isya 10 minit baru sembahyang. Kalau subuh beri 15 minit. Kerana orang nak datang. Ya. Jangan serupa je. Dengan tempat tu dah azan tu dia mengerti kiri kanan orang dah sembahyang sunat ke. Itu bukan kerja dia. Ya, dia tak payah perhati tahu 15 minit masanya sembahyang. Dah faham dah dengan tu imam. Subuh ni kita bagi orang datang dulu. Dan itu sunnah sebenarnya. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Mekah, memang lambat dengan subuh ni. Biar orang datang penuh dulu. Kerana Rasulullah dahulu, bila masuk waktu, baginda akan melihat keluar. Dah berimpun tak orang. Baru baginda masuk jadi imam. Tidak buat dia tengok. Dah siap kau sunat. Aida. Dan sunat itu para makmum kena faham kalau agak-agak orang nak kamat dah makruh sembahyang sunat. Itu kena raih ya. Kerana aulanya dia mendapat saf yang depan. Aulanya dia mesti dapat muafiq, tidak masbuk. Ya, tidak masbuk. Sebab itu antara azan dan qamat itu bergantung pada muafakat. Imam ataupun kita jadualkan sehingga masyarakat faham. Kalau lepas azan tu ada lagi ruang di mereka ni untuk datang ke masjid.
Jangan sampai dia fikir bila dah azan, lepaslah dah. Dah azan orang ni. Jadi maknanya tidak meraih jemaah. Ya. Bila dah azan dia rasa dia putus asa. Kata dia dah azan tu tak dapat lah kita mereka tu kalau azan, lepas tu tamat lah. Tapi kalau macam kita di Mekah, azan tu tak ada apa lagi. Boleh ambil uduk di rumah. Ya. Kerana sunat ambil uduk pun di rumah. Bukan ambil uduk di masjid ni. Sunnahnya ambil uduk di rumah. Yang ambil uduk di masjid ni dah kurang afdal. Sama menggunakan air wakaf. Okay. Sebab itu kita di Mekah boleh pula ambil bayar di rumah sosial baru uduk. Itu kaedah. Tempat uduk sebenarnya kalau di Mekah jauh daripada masjid. Bukan kerana jauh tu, kerana memang dibuat begitu supaya untuk mengambil uduk di rumah. Ambil uduk di rumah tu lebih aula. Tentang tengok hadis-hadis siapa yang ambil uduk di rumah dan mengelukkan uduk ni, setiap langkah dia ke masjid itu mendapat pahala. Syarat dia tanda tu lah ambil uduk di rumah. Man tawadda, orang siapa yang telah berwudu. Saya ulang balik, maknanya masuk isyak, muazzin kena azan. Kalau itu dapat dipraktiskan lebih baik. Mungkin anda akan katakan bahawa masjid mengaji itu wajib. Azan itu sunat. Ini selalu hujah. Selalu hujah muazzin segan nak azan. Dan ada hujah tu guru kata dia mengaji itu wajib. Azan itu sunat. Dia salah faham bahawa yang wajib itu bukan mestinya mutatalian, terus-terusan sampai tak boleh berhenti. Ya, wajib itu wajib lah, tapi dia boleh berhenti. Boleh minum, boleh makan, sambung ngaji balik. Apa lagi kalau azan masuk waktu tu, azan lah. Bukan wajib sampai tu guru tak boleh berhenti. Ya, wajib memang wajib banding dengan azan. Tetapi wajibnya yang tidak mestinya mutatalian, betul-betul sampai tidak ada ruang nak berhenti. Boleh berhenti. Kalau mengaji tasawuf pula boleh berzikir dulu. Sampai berzikir, dia berzikir ramai-ramai, terus sambung pula mengaji lagi. Kalau orang mengaji tasawuf. Ya. Baik. Malam ini kita kenal dengan Al-Quran. Kerana kita nak membaca tafsir Al-Quran ni, kita cuba merujuk pemahaman kita tentang apa itu Quran. Al-Quran artinya kalamullah. Itu perkataan Tuhan atau firman Allah yang turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril. Itu Quran. Maknanya yang turun bukan dengan Nabi besar Muhammad, yang turun ke Nabi-Nabi sebelumnya, dia bukan Quran. Dia mungkin namanya Taurat, mungkin namanya Injil, mungkin namanya Zabur, dan nama-nama suhuf yang lain. Dia bukan Quran, walaupun dia firman Tuhan. Di mana membacanya mendapat pahala. Itu takrif. Quran kalamullah. Kedua, turun Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril, yang mana membacanya mendapat pahala. Lain-lain kita tak dapat pahala kecuali anda faham. Quran tak faham mendapat pahala. Ya, lain-lain kita anda tak dapat pahala kecuali anda faham. Quran membacanya dapat pahala. Dan pahala itu Allah Ta'ala beri tiap-tiap satu huruf, satu kebajikan diganda sehingga 10 kebajikan. Man qara'a min al-Quran, man qara'a harfan min al-Quran falahu hasanah wa laysa aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Ya, barang siapa membaca satu huruf daripada Quran, baginya pahala, baginya satu kebajikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, satu diganda sehingga 10 kebajikan. Dan dia bergantung kepada bagaimana nak membacanya. Kalau betul-betul bacanya penuh tadabbur, dapat 10. Tidak boleh dapat 9, 7, 8, 6. Itulah.
macam gaya semayang juga kebanyakan sampai 70 kali ganda. Ya. Ada orang dapat 10, dapat 60, ada dapat 50. Dia bergantung kepada bagaimana salat itu dilakukan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, dia kata walaisa aqulu alif lam mim haq walakin alif harf wa lam mim harf wa mim harf. Aku tak kata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim sudah 3 kebajikan sekurang-kurangnya, dan mungkin anda mendapat 30 kebajikan. Paling malas kita baca ni, baca alif lam mim, sudah. Pagi tu dapat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Dah dapat 30. Punya senang kebajikannya. Tidak pun baca satu huruf aja. Nun. Duduk di tangga tu, Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Dapat 10. Kau campur sebelah tadi ada 14 huruf. Berapa banyak tu? Bagi-bagi ke nun. Esok pun nun. Lama isteri tanya, nun ni siapa? Kata. Ya. Sekurang-kurangnya baca. Mudahnya dapat kebajikan. Baca berjanji, kalau tak faham, tak ada apa. Tak ada apa. Lain daripada Quran, berjanji umpamanya, untuk baca berjanji, belum Nabi. Marhaban. Tak faham marhaban, pening gitu je lah. Marhaban je lah gitu. Marhaban. Ni mulut Nabi ni. Bangunlah ramai-ramai. Tanya doa marhaban tu apa? Tanya tu imam tu. Tanya tu imam. Tanya buat tu imam. Aku tak tahu kata dia. Lebuh. Itu beza Quran dengan lain-lain kalam. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini pertamanya sekaligus. Satu riwayat mengatakan daripada sisi Allah ke langit dunia sekaligus, satu gus. Ada setengah ulama kata 2 kali. Ada katakan 3 kali. Ada katakan 4 kali. Mengikut pasal demi pasal. Dari sisi Allah Ta'ala sama ke langit dunia. Al-Azzah sama dunia ini ada kata sekaligus, ada kata 2 kali, ada kata 3 kali, dan ada kata 4 kali. Mengikut keperluan. Dari sisi Allah, dari sisi langit dunia ke dunia ini, langit dunia ke dunia. Mana lagi dunia? Langit di atas. Mana Allah? Langit dunia ke dunia ini dalam tempoh 23 tahun. Menurut keperluan manusia. Ada orang katakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini. Tidak ada sabit dalam mana-mana riwayat. Saya makan kita tak ada menyebut begitu. Begitu detail tak ada. Yang ada menyebut hanyalah 23 tahun. Hingga orang buat mahar kahwin RM22,222. Nak sedap cerita sama dengan tarikh turun Quran ni, kita tak jumpa apa-apa riwayat tentang. Ya. Bermulanya ayat yang pertama turun mengikut kebanyakan ahli ilmu, ulama Quran mengatakan sebahagian daripada surah Al-Alaq. Ini masyhur. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah mula-mula turun. Sekat itu. Kalla innal insana la yatgha, dan berikut itu adalah kemudian setelah turun beberapa ayat lain baru sambung dengan kalla innal insana la yatgha hingga akhir ayat.
Dan akhir turunnya ialah kita selalu sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ini tak termasuk dalam khilaf. Ayat ini tidak dikira sebagai ayat akhir turun, tapi dia merupakan ayat akhir turun dalam masalah hukum. Bukan akhir turun sebenarnya. Akhir turun dalam hukum. Kerana turunnya ayat itu ketika Nabi menyampaikan khutbah di Hajjatul Wada atau haji wida, ya, haji perpisahan, dan tentunya haji itu bulan Zulhijjah. Nabi berkhutbah di Arafah dan turun ayat itu, sedangkan Nabi hidup sehingga Rabiul Awal, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ada lagi 3 bulan dan masih turun beberapa ayat. Jadi ijma' ulama dalam ilmu Quran mengatakan yang akhir turun ialah ayat 281 Suratul Baqarah. Ujung sana. Kalau tuan-tuan surah Baqarah ni ada ayat 286. Dia 281. 5 ayat sebelum tamat. Itu ayat yang turun akhir. Firman Tuhan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takut oleh kamu di hari kamu kembali kepada Allah. Kemudian kamu akan dihitung atas segala usaha kamu dan kamu tidak akan dizalimi. Itulah ayat yang akhir itu. Dalam tempoh itu,